Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, okay? Be happy always. For her to die in such a, it's just, everything about it's horrible. Her body was found in August last year on a disused railway line in Rugby. Shouted goodbye and I, bye, love you, Mum. When she was gone, that's the last time I saw her. You never expect it to happen to you, and then when it does, that's kind of shattered. You can expect anything to happen to you. So guys, untuk video kali ni aku nak ceritakan dekat korang tentang sebuah kisah yang melibatkan seorang wanita yang mempunyai kelainan upaya. Dia ni seorang wanita yang special, OKU, orang kelainan upaya. Dan nama wanita ini adalah Gemma Heather. Gemma Heather ni guys, dia telah dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kawasan yang bernama Rugby di United Kingdom, di UK. Dan sewaktu dia dilahirkan, mak bapak dia, parents dia belum lagi tahu yang dia ni mempunyai sejenis penyakit yang dinamakan autistik. Sehinggalah at the certain point, mak bapak dia dah perasan, mak bapak dia dah realise yang anak dia ni mempunyai penyakit autistik, which is, itu merupakan sejenis penyakit yang ada kaitan dengan kanak-kanak special. I knew from a very early age that there was something not right. Gemma was completely different to my other two children and completely different to any other child I'd ever met. And that was obvious from a very early age. Dan time dia kecil-kecil guys, dia macam budak-budak lain juga. Dia suka bermain, dia suka explore everything yang ada dekat sekeliling dia. Tetapi as time goes by, hari demi hari, keadaan telah berubah. Things get complicated. Gemma Heather ni guys, dia agak susah untuk menguruskan diri sendiri. Dia tak tahu macam mana nak membersihkan diri. Dia sangat-sangat bergantung dengan keluarga dia pada waktu tu. But seperti kebanyakan budak-budak yang berada dekat UK, budak-budak yang berada dekat luar negara ni, diorang akan at the certain age, mostly dalam 18 tahun dan ke atas, diorang ni biasanya diorang akan pindah keluar dari rumah. Diorang akan duduk rumah sendiri, diorang akan tinggal rumah sendiri. So, Gemma Heather ni guys, pada waktu tu dia nak hidup independent. Dia bagi tahu parents dia yang dia nak keluar dari rumah tu. Tetapi parents dia waktu tu keberatan untuk melepaskan Gemma Heather ni keluar daripada rumah diorang, sebab dia tahu condition Gemma Heather ni tak sama macam orang lain. Dia lain sikit guys, dia ni special. Selepas beberapa kali Gemma Heather ni dia mendesak yang dia betul-betul nak keluar dari rumah tu, akhirnya mak bapak dia ni, parents dia ni pun reda dengan keputusan dia. Dia pun bagilah si Gemma Heather ni untuk berpindah dari rumah diorang ni. Okay guys, pada tahun tu adalah tahun 2010 dan Gemma Heather telah berpindah di sebuah kawasan apartmen. Dan di dalam kawasan apartmen tu guys, ada sedikit berita yang kurang menyenangkan. Sebab tempat kawasan apartmen yang dia tinggal tu adalah merupakan tempat-tempat kebanyakan orang di sekeliling tu adalah bekas-bekas banduan dan juga banyak drug dealer guys. But at the same time, dia tak benarkan mak bapak dia untuk melawat dia. Aku tak tahu kenapa dia tak benarkan. Mungkin dia nak jadi seorang yang berdikari, independent waktu tu, kita tak tahu. So guys, seperti orang-orang lain pada waktu tu, pada umur-umur tu 20-an, dia nak cari kawan. Dia nak jadi independent, tapi at the same time dia nak berkawan. Dan pada waktu tu dia telah berjumpa dengan kawan-kawan yang salah. So waktu tu dia telah kenal dengan 5 orang ni guys. First, Chantal Booth. Second, Daniel Newstead, Joe Boyer, Jessica Linas dan juga Duncan Edwards. Diorang ambil kesempatan ke atas Gemma Heather guys. Diorang bawa dia pergi shopping. Then Gemma Heather ni dia akan bayarkan everything yang kawan-kawan dia nak. Dia akan tolong belikan.
dengan menggunakan duit yang dia ada. Kebiasaannya mak bapak dia masih lagi bagi duit dekat Gemma Hater, dan juga dengan allowance yang dia ada. And when I asked her about it, and she kept saying, no, they're presents, I'm looking after them. And it was heavy drugs, it was heroin, it was crack cocaine. And I said to her, why have you got involved with this then? Because they're my friends. They like me. I think Gemma could have been so desperately looking for friendship and community. Chantal was her friend. I met her once. She wasn't somebody that I would probably choose to be my sister or daughter's friend, if you like. Hari demi hari guys, sehinggalah pada 7 Ogos 2010, diorang ni pergi ke sebuah pub untuk pergi berparti. Tetapi ada sedikit pertengkaran yang telah berlaku di antara Gemma, Jess dan juga apa nama kawan dia seorang lagi? Chantal, yes. Aku lupa dah. So, 3 orang ni, diorang ni bergaduh dekat depan pub tu. The 7th of August 2010, and this is where the group of 5 are out with Gemma in Rugby Town Centre, and you've got some footage there of Chantal sort of pushing her away from the group and being quite violent towards Gemma. Dan selepas hari tu, sehari selepas tu guys, Gemma ni dia pergi semula ke apartmen ataupun ke tempat Chantal untuk ambil dia punya barang. Tetapi it was a bad move. Okay, it was a wrong move untuk Gemma. Selepas dia sampai ke apartmen Chantal, you guys won't believe it, okay? Diorang ambil masking tape tu, pita pelekat tu, diorang wrap kepala Gemma guys. Diorang wrap everything dekat kepala tu. Lepas tu diorang pukul Gemma. Diorang pukul Gemma guys, and paksa dia minum bir yang diorang kencing dalam bir tu. Dan bir tu dia bagi dekat Gemma untuk Gemma minum. Kepala otak dia guys. Then tak cukup lagi dengan tu, diorang pergi tolak si Gemma ni sampai dia terhantuk dekat peti ais, dan lepas tu hidung dia keluar darah guys. Berdarah guys budak tu. Dan diorang kurung Gemma dalam bilik air and ambil dia punya phone, flush ke dalam toilet tu. And selepas kejadian di rumah Chantal tu, diorang berlima ni bawa Gemma keluar dari rumah tu. Okay, dia kira macam nak settle dengan Gemma lah. So Gemma pun ikut kawan-kawan dia ni untuk pergi ke sebuah tempat, untuk pergi ke satu tempat. So diorang temankan Gemma ni. Dan pada hari tu guys, diorang telah dirakam oleh CCTV berjalan bersama-sama. Dan all of them, 5 orang tu, 5 orang kawan dia tu, diorang guna topi, diorang guna sweater yang ada hoodie, everything. Seolah-olah diorang ni dah plan sesuatu. Diorang tak nak muka diorang ni dirakam oleh CCTV. Diorang cakap diorang nak temankan Gemma Hater balik ke rumah. Tetapi dekat satu area tu guys, diorang terus masuk ke sebuah tempat, iaitu di sebuah kawasan landasan kereta api yang dah tak digunakan lagi. So diorang pergi dekat area tu. Area tu merupakan satu area yang sangat-sangat sunyi. Tak ada orang guys pada malam tu. And pada 9 Ogos 2010, yes, pada hari tu 5 orang kawan dia ni, I don't know how to say this, but yeah, benda dah jadi. A body has been found on the disused railway line this morning in Rugby. The female victim hasn't been identified yet, but she was spotted in the grass by a passing jogger. Diorang pijak kepala Gemma Hater. Dan selepas tu, salah seorang daripada 5 orang kawan dia ni terus menikam Gemma Hater guys. Dan perempuan tu guys, Gemma Hater tu, telah mati di tempat kejadian. Dan pada keesokan harinya, ada seorang runner tu, ada seorang jogger tengah run dekat kawasan tu. Dia jumpa mayat Gemma Hater. Dan selepas tu dia pergi report polis, dan polis pun datang
Macam biasa, diorang akan buat autopsi, diorang akan buat bedah siasat, dan polis pun akan menjalankan siasatan dari hari ke hari sehinggalah suspek tu ditangkap. And yes, tak susah mana pun dia nak tangkap suspek tu sebab diorang tahu yang Gemma Hater ni memang berkawan dengan budak-budak ni. So kelima-lima orang budak ni guys telah ditangkap oleh pihak polis dan telah dihadapkan ke mahkamah. So korang mesti fikirkan, lepas ditangkap, kawan-kawan dia ni akan rasa macam menyesal dengan tindakan diorang ni. No guys, tak. Diorang ni sempat lagi bergurau dalam court tu. Dia orang tak hormat mahkamah. Ada salah seorang daripada mereka cakap dalam mahkamah yang, okay, maybe dalam penjara nanti aku akan dapat PlayStation, aku akan dapat DVD player untuk aku tengok movie, untuk aku main game. Kepala otak dia nak cakap main game, DVD. Memang diorang waktu tu tak hormat mahkamah guys. Tragis gila. Dah bunuh orang, lepas tu diorang sempat lagi bergurau. Kelima-lima orang ni telah dikenakan hukuman penjara selama 13 sehingga 21 tahun. Yes. Dekat UK, diorang penjarakan 13 sehingga 21 tahun. Can you guys imagine? Bunuh orang guys, 13 tahun sehingga 21 tahun. But itulah merupakan hukuman diorang. Dan sewaktu perbicaraan diadakan, hakim dekat mahkamah tu cakap dekat 5 orang ni guys, yang perbuatan diorang ni memang tak berhati perut, tak dapat dimaafkan, tak dapat dibayangkan apa yang diorang telah buat terhadap Gemma Hater. Dan mak dia pada waktu tu, mak Gemma Hater, cakap dekat media, it was so horrific. Okay, dia cakap it was so heartbroken tentang apa yang dah jadi dekat anak dia. Dia cakap kalau dibunuh oleh seorang boleh dikatakan agak ngeri, tetapi 5 people, 5 orang, tak ada salah seorang pun yang cuba untuk stopkan benda tu. Tak ada salah seorang pun yang cuba berhentikan apa yang diorang buat. It just unbelievable guys. Be alert, sentiasa berhati-hati, and sentiasa doa yang baik-baik. Okay, semoga kita semua dilindungi daripada segala ancaman dan juga anasir-anasir yang jahat ni guys. The judge described the way she met her fate as a chronicle of heartlessness. She was so innocent in her outlook on people. She really could not judge a bad person if you put them in front of her. It was so easy for her to be befriended by the wrong people. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargainya. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe untuk korang yang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.